Matius 22. Yesus berkata-kata lagi kepada orang ramai dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang raja mengadakan majlis perkahwinan untuk puteranya. Raja menyuruh hamba-hambanya memberitahu para jemputan supaya datang ke majlis jamuan itu. Tetapi mereka tidak mahu datang. Kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain. Raja bertitah, beritahu para jemputan itu bahawa jamuan sudah disiapkan. Lembu jantan dan anak-anak lembu yang terbaik sudah disembelih, dan semuanya sudah tersedia. Datanglah ke majlis perkahwinan. Tetapi para jemputan itu tidak peduli. Mereka pergi melakukan pekerjaan masing-masing. Yang seorang pergi ke ladang, yang seorang lagi pergi ke kedai, sedang yang lain menangkap hamba-hamba itu, lalu memukul dan membunuh mereka. Raja itu sangat murka dan menyuruh askar-askarnya membunuh semua pembunuh itu serta membakar kota mereka. Lalu raja memanggil hamba-hambanya dan bertitah, Majlis perkahwinan sudah siap, tetapi semua orang yang dijemput itu tidak layak menerima jemputan itu. Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemputlah seberapa banyak mungkin orang yang kamu temui ke majlis perkahwinan ini. Demikianlah, hamba-hamba raja itu pergi ke jalan raya dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai mereka, orang yang baik maupun yang jahat. Lalu penuhlah balai majlis jamuan itu dengan tetamu. Raja itu masuk untuk melihat para tetamunya, dan raja nampak seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Raja bertitah kepadanya, Kawan, engkau tidak memakai pakaian pesta, engkau tidak patut berada di sini. Orang itu tidak berkata sepatah pun. Lalu raja itu bertitah kepada hamba-hambanya, Ikat kaki dan tangan orang ini, dan buang dia keluar ke tempat yang gelap. Di sana orang akan menangis dan menderita. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu sambil berkata, Banyak yang dijemput, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Beberapa orang Farisi pergi dan berkomplot untuk memerangkap Yesus dengan pertanyaan. Mereka mengutus pengikut-pengikut mereka dan beberapa orang anggota golongan Herodes kepada Yesus. Mereka yang diutus berkata, Guru, kami tahu bahawa Guru jujur. Dengan lurus terang Guru mengajarkan kehendak Allah bagi manusia. Guru tidak menghiraukan pendapat orang lain. Kerana Guru tidak memandang kedudukan orang. Oleh itu, beritahu kami, pendapat Guru, menurut Taurat, bolehkah kita bayar cukai kepada Kaisar Roma? Haruskah kita bayar cukai atau tidak? Yesus mengetahui maksud mereka yang jahat itu, lalu berkata, Kamu munafik, mengapa kamu cuba memerangkap aku? Tunjukkan mata wang yang kamu gunakan untuk membayar cukai. Lalu mereka memberikan mata wang itu kepada Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar, jawab mereka. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka, Jika demikian, berikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar, dan berikan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah. Apabila mereka mendengar penjelasan itu, mereka hairan. Mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu juga, beberapa orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka berpendapat bahawa orang mati tidak akan bangkit semula. Guru, kata mereka, Musa mengajarkan demikian. Jika seorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudara lelakinya harus berkahwin dengan balunya untuk memberikan keturunan kepada orang yang sudah meninggal itu. Dahulu ada 7 orang adik-beradik tinggal di sini. Yang sulung berkahwin, lalu meninggal tanpa mempunyai anak. Oleh itu, saudara yang kedua berkahwin dengan balunya. Saudara yang kedua pun meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama berlaku kepada saudara yang ketiga dan seterusnya, sehingga kepada yang ketujuh. Akhirnya, wanita itu meninggal. Pada hari kebangkitan orang mati, isteri siapakah wanita itu? Mereka semua telah berkahwin dengan dia. Yesus menjawab, Pendapat kamu salah sekali. Kamu tidak memahami Alkitab ataupun kuasa Allah. Apabila orang mati dibangkitkan semula,
Mereka akan menjadi seperti malaikat di syurga. Mereka tidak berkahwin. Tentang orang mati dibangkitkan semula, belum pernahkah kamu baca apa yang difirmankan oleh Allah? Allah berfirman, Akulah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh itu, Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Apabila orang ramai mendengar penjelasan Yesus, mereka hairan mendengar ajarannya. Apabila orang Farisi mendengar bahawa Yesus telah menyebabkan orang Saduki tidak dapat berkata sepatah pun, mereka datang berkumpul. Lalu seorang guru Taurat antara mereka cuba memerangkap Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya, Guru, perintah manakah yang paling utama dalam Taurat? Yesus menjawab, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi berasaskan kedua-dua perintah ini. Apabila orang Farisi berkumpul bersama-sama, Yesus bertanya kepada mereka, Apa pendapat kamu tentang penyelamat yang diutus oleh Allah? Keturunan siapakah dia? Keturunan Daud. Jawab mereka. Jika demikian, Tanya Yesus, mengapa Daud ketika diilhami oleh Roh Allah menyebut penyelamat itu Tuhan? Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga aku menaklukkan musuhmu kepadamu. Jika Daud menyebut penyelamat yang diutus oleh Allah itu Tuhan, bagaimana mungkin penyelamat itu keturunan Daud? tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan Yesus. Sejak hari itu, tidak seorang pun berani menanya Yesus soalan apa pun.